ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم بالسلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات ونيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Dah. Masya Allah, sihat semua? Sihat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Belum baca. Alhamdulillah, kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bertemu dan kita ingin menelusuri satu lagi surah yang sangat special, sangat istimewa, memberi pengajaran kepada kita, memberi panduan kepada kita, iaitulah hari ini Ustaz nak kongsikan surah Al-Ma'un. Surah apa? Amboi, Masya Allah, tekan ujung tu. Okey, surah Al-Ma'un adalah surah Makkiyah, yang ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, mengandungi 7 ayat dan merupakan, kalau ikut susunan surah dia terletak di surah yang ke-107. Jom adik-adik buka semua mushaf muqaddam kita nak melihat surah Al-Ma'un. Menurut Ibnu Abbas, di antara asbabun nuzul surah Al-Ma'un, sebab turun ayat ataupun turun surah. Sebab apa? Turun ayat. Nama dia asbabun nuzul. Sebab turun ayat berlaku bila ada satu perkara berlaku ataupun sesuatu peristiwa, dipanggil asbabun nuzul. Kalau surah Al-Ma'un ni Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Ma'un, kenapa? Menurut Ibnu Abbas, terkait surah Al-Ma'un ini turun dengan kisah Ash bin Wa'il. Begitu juga pandangan As-Sa'di ataupun As-Suddi mengenai Walid bin Mughirah. Nama orang. Jadi nama As bin Wa'il ataupun Walid bin Mughirah. Ada juga yang mengatakan surah ini terkait ataupun berkait dengan Abu Jahal. Pun ada juga. Sebab turun surah ini. Kerana apa? Kerana mereka semua ni hampir sama saja perangai mereka, iaitulah menyakiti anak-anak yatim. Allahu Akbar. Anak yatim ni sangat mulia kan. Kan ada lagu nasyid yang Nabi anak yatim kan. Lagu nasyid tu kata salah Ustaz kumpulan Raihan kan, menceritakan kisah Nabi anak yatim. Rasulullah SAW anak yatim. Subhanallah. Sebab tu kita kena muliakan anak yatim. Tapi tiba-tiba Allah SWT cerita dalam surah Al-Ma'un ini perihal orang-orang
ataupun nama-nama yang tak sebut tadi, Abu Jahal, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, yang mana mereka ini senantiasa menyakiti anak-anak yatim ataupun orang-orang yang datang minta bantuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Maun, iaitulah Allah sebut, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allahu akbar. Nakkah kita menjadi orang yang mendustakan agama? Allahu akbar. Tak nak, kita takut kita nak dusta ataupun nak cakap bahawa nak tipu dekat mak ayah, dekat guru-guru kita, dekat kawan-kawan kita pun kita dah takut. Ini kan pula Allah kata mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mengikut Ibnu Jurayj, satu cerita terkait dengan Abu Sufyan yang biasanya dia menyembelih unta. Abu Sufyan ni biasanya dia sembelih unta di setiap bandar. Dia pergi dekat bandar atau pekan, dia sembelih unta. Satu hari ada seorang anak yatim, dia minta sikit daging unta itu. Nak sikit, dia kata dia minta daging unta tu dekat Abu Sufyan yang telah unta yang telah disembelih tu. Tapi apa yang dibuat ataupun dibalas, Abu Sufyan mengherdik dan mengusir anak yatim tadi. Allah Akbar. Kesian tak? Allahu Akbar. Maka setelah tu peristiwa ini berlaku, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 ayat pertama daripada surah Al-Maun, iaitu bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Masya-Allah. Allah sebut, itulah keistimewaan ataupun kehebatan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala terus menegur orang-orang yang buat kesalahan. Satu lagi sebab turun ayat. Sebab turun ayat ini ataupun sebab turun surah Al-Maun ini ada satu lagi, iaitulah perihal orang-orang munafik. Orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik dia suka memperlihatkan ataupun menunjuk yang dia ni solat. Dia orang munafik, dia menipu, tapi dia suka memperlihatkan solat dia. Dia tunjuk, dia kata, dia nak cakap, aku ni solat kan, aku ni baik sebenarnya, aku ni solat. Depan Nabi dia solat, depan para sahabat dia solat, padahal dia adalah seorang munafik. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-5 ataupun ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat yang ke-5, maka celakalah orang-orang itu sekalipun menunaikan solat. Dia buat solat je. Macam kita lah kan, bila dekat rumah kan, bila dengar mak kita turun daripada dekat atas kan, bunyi tangga, kita pun cepat-cepat Allah Akbar kan, solat kan. Ataupun buat duduk tahiyat akhir ke, benar tak Umar? Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu contoh saja, ada beberapa perihal atau peristiwa yang berlaku yang Allah Subhanahu wa taala tegur, Allah Subhanahu wa taala cerita menerusi surah Al-Maun. Apakah cerita ataupun kisah selanjutnya, peristiwa selanjutnya, insya-Allah kita akan kongsikan selepas ini, kerana kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Jom baca. Jumpa selepas ini. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan Jom Baca. Alhamdulillah, hari ini kita menelusuri surah apa? Al-Maun. Subhanallah. Kisah yang Ustaz sebutkan tadi, yang Ustaz ceritakan tadi tentang orang munafik tu kan, bila ada orang kat depan ni baru dia solat. Kan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas kan, bila ada orang dia kata, ada orang lah, dia pun solat, kamu baca belih kepala bismillah, tapi bila tengok tak ada orang, Allah Akbar, Allah Akbar, tahiyat kan. Pernah tak kita macam tu?
Minta jauh kerana kita tak nak tergolong dalam kalangan orang-orang yang munafik. Surah Al-Ma'un 7 ayat yang kita belajar pada hari ini, kita nak baca sama-sama. Setelah kita telusuri sedikit sebanyak tentang asbabun nuzul surah Al-Ma'un, ayo kita nak cuba baca dan kita nak dengar bacaan daripada adik-adik kita yang comel-comel, cantik-cantik, handsome, putera-puteri kita, hormati Al-Quran. Tapi saya baca, ustaz baca satu ayat, adik-adik ikut satu ayat. Dan begitu juga para penonton semua. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bersedia? Sudah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Taranum apa kita baca tadi tu? Sabar Sabar je lah. Taranum Sabar. Bagus, Alhamdulillah. Taranum sabar. Seronok kita baca Alhamdulillah. Baik, surah Al-Ma'un 7 ayat kita dah baca ramai-ramai. Adik Abid, boleh tak Ustaz nak dengar Adik Abid baca ayat yang pertama? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim Pedas lagi. Him hati. Bismillahirrahmanirrahim Okay. أرأيت الذي يكذب بالدين Hati-hati pada zi. Ara'aita alladhi yukadzibu. Cuba sekali lagi. أرأيت الذي يكذب بالدين Okey, bagus. Cuba adik-adik semua perhatikan. Tengok ke-7 ayat tu, cuba kira ada berapa huruf zal. 1, 2, 3, kira. 1, 2, 3, 4. Cepat. Ada berapa? 5, 6. Betul tak ada 6? Ada tak 6? Ada 6. Ada 6 kalimah ataupun 6 tempat yang mengandungi huruf apa? Zal. Yang keluar lidah. Zal. Cuba. ذل Zal. ذل Bukan yang zai tu. Itu zai besar tu, ini zal. Cuba. ذل Hujung lidah keluar sikit. Banyak ada huruf zal dalam surah Al-Ma'un ni. Jadi kena hati-hati. Nak tahu hati-hati ke tak hati-hati? Ustaz nak dengar adik Zikri. Adik Zikri cuba baca ayat yang pertama lagi sekali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim Ya. أرأيت الذي يكذب بالدين
Bagus, Alhamdulillah ada zikri ayat yang pertama, Alhamdulillah. Sambung ayat yang kedua, adik Uzma. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Masya Allah, bagus. Lagi sekali, yadu'ul itu ada lam. Yadu'ul itu. Sekali lagi, Ustazah. Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Bagus, Alhamdulillah. Okey, ayat yang kedua adik Uzma. Kita nak dengar ayat yang ketiga. Silakan adik Ahmad Saqif. ولا يحض على طعام المسكين. Masya Allah, Masya Allah. Taranum apa tu? Nahwan. Nahawan, Masya Allah. Tak ketahuan saya dibuatnya. Subhanallah. Bagus, adik Saqif. Alhamdulillah, ayat yang ketiga. Kita nak berpindah ayat yang keempat. Kita nak dengar bacaan daripada adik Syifa. فويل للمصلين. Masya Allah. Sekali lagi ulang. فويل للمصلين. Bagus, Alhamdulillah. Ayat yang keempat. Seterusnya, ayat yang kelima, kita nak dengar pula bacaan daripada adik Asma. Silakan adik Asma. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Wah, bagus. Subhanallah. Alhamdulillah. Sambung ayat yang keenam, adik Abid. Silakan. الذين هم يراءون. Sekali lagi. الذين هم يراءون. Bagus, Alhamdulillah. Okey. Ayat yang ketujuh, semua sekali dengan Ustaz baca, kemudian ikut. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Silakan. ويمنعون الماعون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ويمنعون الماعون. Alhamdulillah, itu ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh. Subhanallah. Bagus bacaan adik-adik yang saya kasihi semua. Cuba kita perhatikan antara kalimah yang perlu kita beri perhatian dalam ayat surah Al-Ma'un ini, iaitulah antaranya ayat yang ketiga, kalimah wala yahuddu. Apa? Cuba sebut. ولا يحض. Ada huruf ha, sebut huruf ha. ح- Ha, hu, hi, ضا ضي مو ولا يحض. ولا يحض. Wah, subhanallah, tabarakallah. Apa maksud wala yahuddu itu? Nanti selepas ini kita akan kongsikan apakah maksudnya. Kita nak rehat dalam seketika. Kembali selepas ini dalam perancangan Jom baca. Temu selepas ini. Tinggallah Nabi seorang diri, tiada ayah, tiada ibu. Dapatkan original Subhanallah, itu sedikit Ustaz pernah dengar lagu nasyid ni kan, cerita pasal Rasulullah SAW, iaitulah Nabi SAW merupakan seorang anak yatim. Sebab itu Nabi SAW sangat memuliakan anak yatim, dan kita semua kena muliakan anak yatim. Nabi seorang tiri tinggalkan mak Nabi wafat, ayah Nabi wafat. Subhanallah kan. Jadi sebab itu kita kena raikan, kita kena jaga, kita kena muliakan, kita tak boleh herdik, kita kena tolong anak-anak yatim. Sebab tu Allah sebut dekat sini kan, ciri-ciri orang yang munafik,
ciri-ciri orang yang mendustakan agama, mempermainkan agama, siapa dia? Orang-orang yang menindas anak-anak yatim. Allahu akbar, naudzubillahi min dzalik. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi dalam surah Al-Maun ni, tadi dia dah cerita orang-orang yang menindas agama ini, pendusta agama ni, dia menindas anak yatim, kemudian dia suka berbohong, dia suka menidakkan hak orang-orang miskin, orang susah, dia tak bantu, dia tak tolong. Bahkan kisah tadi kan, dia mengherdik pula orang-orang yang memohon, meminta pertolongan. Sambung lagi dalam surah Al-Maun ni, iaitulah Allah SWT menyatakan lagi ciri-ciri ataupun kesan daripada dia tidak menjaga anak yatim, dia menzalimi anak-anak yatim ataupun orang-orang miskin, orang susah, iaitulah fawailul lil musallin. Dia apa? Dia kecelakaan bagi orang-orang yang menunaikan solat. Orang-orang yang tadi ni kan, yang menindas atau menzalimi anak yatim dan juga menindas ataupun tidak memberikan hak bagi orang-orang yang susah, solat dia tidak diterima Allah SWT. Sia-sia, Allah tak sah, celakalah solat mereka ini kan. Dan kenapa? Kerana solat mereka ini, mereka nak tunjuk-tunjuk je solatnya kan, nak tunjuk bahawa dia solat kan. Dia tak solat sebenar-benarnya. Apa yang dibaca dalam solat dia tidak memahami dan tidak mengikuti pun, ataupun tidak ikut apa yang diperintahkan dalam solat. Sebab itulah Allah SWT mengingatkan supaya kita jangan berbuat kerosakan ataupun menindas anak yatim. Jangan kita bersikap dengan sikap orang-orang munafik. Kita hendaklah menunaikan solat sebenar-benarnya kepada Allah SWT dan berusaha bersungguh sedaya upaya kita untuk mengangkat anak-anak yatim. Boleh faham tak Adik Uzma? Boleh. Macam nak tanya soalan je. Ada soalan? Ada. Oh, subhanallah. Apa dia soalan Adik Uzma? Apa keberkatan bila kita jaga anak yatim ni? Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Bagus soalan Adik Uzma. Soalan Adik Uzma tu sebenarnya satu jawapan dah. Mendapat keberkatan bila kita jaga anak yatim. Pertama, kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila kita jaga, kita membela anak-anak yatim, iman kita akan bertambah, takwa kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuat betul adik-adik Uzma kan. Subhanallah. Lagi apabila kita menjaga ataupun membela anak-anak yatim, maka kita akan menanamkan dalam sifat ataupun dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sifat-sifat qanaah, sifat cukup, rasa cukup. Sebab apa? Sebab apa yang kita ada, kita akan kongsi dengan anak-anak yatim. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk membela, menjaga anak-anak yatim. Sebab Nabi anak yatim mulia kan. Subhanallah. Jadi adik-adik putera pula, ada tak apa-apa soalan sebelum kita berakhir? Ahmad Sakif, okey. Macam mana kita nak khusyuk dalam solat? Khusyuk dalam solat. Masya Allah, subhanallah. Betul, sebab apa? Macam ayat tadi pelik kan. Contoh ayat 4 dan 5. Bukanlah pelik kalau kita baca sekitar selalu. Maksudnya fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat. Takkanlah orang yang solat pun Allah marah juga kan? Kan pelik tu kan? Sebenarnya ayat selepas tu menceritakan siapa dia yang Allah marah dia solat ataupun tak diterima, tak disukai Allah ni. Orang yang solat siapa dia? Iaitulah orang yang apabila dia solat, dia lalai ketika solat. Maksud lalai itu banyaklah. Satu, dia lalai, dia tak ingat, dia hanya pergerakan je, bacaan tak ada kan, kepala ingat ke tempat lain, dia tak khusyuk dalam solat dia kan. Lepas tu dia hanya solat untuk menunjuk-nunjuk. Itu yang Allah Ta'ala marah. Yang Allah Ta'ala kata celakalah bagi orang yang solat. Bagaimana cara nak capai kekhusyukan dalam solat? Yang pertama sekali, dia bermula daripada awal. Daripada mana? Daripada mula-mula kita mengambil wuduk lagi. Kan ni kadang-kadang kita ambil wuduk kan, sambil-sambil kita bersembang, kita bersembang. Tadi dekat kantin nak makan apa lah? Oh, saya makan mie goreng. Oh, pedas lah. Oh, pedas kan? Oh, air dia manis kan? Kita tengah ambil wuduk, kita bersembang. Kita basuh muka, kita bersembang. Kita basuh tangan, kita bersembang. Maksudnya dekat situ kita dah tak jaga wuduk kita. Itu antaranya. Yang pertama, khusyuk. Yang kedua, sebelum kita solat, kita kena hadirkan diri kita. Maksudnya kita cakap dekat diri kita, sekarang ni saya nak solat, ya Allah jagalah solat. Sebab tu kalau kita sebelum solat kita baca apa biasanya? Qul a'udzu birabbil
binnas, supaya ketika kita solat syaitan tidak ganggu kita, tak kacau kita. Datang kat telinga kita, tadi awak ambil wuduk, tadi awak basuh tak kaki? Kan kita tengok solat kan, di lemah gitu, tiba-tiba syaitan bisik kita, tadi kan masa awak ambil wuduk tadi telinga awak tak basuh lah, awak basuh pipi je gitu. Kan tengok syaitan datang ganggu kita. Sebab tu kita disunatkan untuk kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca doa sebelum kita nak solat, baca surah An-Nas dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya kasih sekalian, kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang menjaga solat, orang yang solat benar-benar kepada Allah SWT, dan menjadi orang-orang yang menjaga, membela dan juga memberi pertolongan kepada anak-anak yatim dan juga orang-orang yang susah, yang miskin, insya-Allah taala. Jadi sekadar itu dahulu pertemuan kita untuk surah Al-Maun kali ini. Seronok tak belajar surah Al-Maun? Seronok. Alhamdulillah. Nak belajar lagi surah yang lain? Nah. InsyaAllah kita akan bertemu di episod-episod yang akan datang dalam surah-surah yang lain, pastinya bersama dengan kami semua dalam rancangan Jom baca. Sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.